الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمدا المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته. Masih lagi dalam khutbah kita. Nah, duk rasa dalam banyak-banyak surah ada masjid, surah ni lah paling banyak hari dalam sebulan. Nah, masjid Nazar ni sebulan 2 kali. Dah bulan ni, bulan 2 ni tak ada sekali lah. Dijemput orang sahur dalam TV. Nah, piu-piu tu lah dah tiga kita pun. Nah, ya ganti. Jadi sebulan sekali. Nah, masjid dia tu baru masuk alhamdulillah. Surah kita ni banyak hari dah masuk dalam sebulan ni. Sekali dah. Bulan ni saja ni 3 kali dah. Nah, malam Jumaat ni bulan baru bulan ni. Bulan baru dah ni. Jadi 4 kali ya bulan lepas. Tiga dah. Sekali dengan bulan Jumaat. Nah, aku baru habis khutbah mula-mula. Baru masuk khutbah yang kedua. Nah, khutbah yang kedua. Lagu ni lah cara mengaji kitab lama. Dah. Dia tidak mengaji cara ekspres. Nah, nak ekspres biasa bah boleh ekspres. Ngaji boleh segera ekspres. Nah, mengaji tak boleh ekspres. Derah ekspres mana cepat. Nah, pasal cepat ngaji nak cepat masuk neraka. Ada ni. Ngaji lambat tak apa. Tak, sikit je kata. Nah, tapi berkat atau nak berkat tu nak. Dia katanya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Kalimatul hikam. Sepatah perkataan aulia illah kita belajar. Yata'allamu bihar rajul, yang dipelajari oleh seorang lelaki sepatah ya boleh hari ni dalam surah. Nah, baca mengaji kitab Hikam Ibn Athaillah contoh. Dah. Ngaji satu matan daripada Hikam Ibn Athaillah sepatah ya boleh perkataan hikmah. Mana perkataan hikmah? Da kadatil hikamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an takuna Qur'anan, dekatlah oleh perkataan hikmah, mana perkataan yang Allah Ta'ala bagi pada awliyaillah betul-betul. Kerana orang waliullah ni hati dia suci, cakap tidak dengan nafsu supaya kita. Nah, dia cakap tu dengan futuhah daripada Allah, dengan malaikat mulhim mari bagi bisikan dari hati dia. Nah, maka dia betul-betul dengan satu perkataan, orang panggil perkataan yang keluar daripada mulut orang yang arif billah. Nah, orang yang kenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal yang meliputi haibah di batin hati dia. Maka kita belajar perkataan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat perkataan orang-orang arif billah ni dengan Quran. Pada pihak mana? Pada pihak qaulan baligha. Perkataan itu apabila kita dengar serta kita faham makna, jejak di mata hati kita. Nah, mari berasa dalam hati kita. Dia panggil hikmah, perkataan hikmah. Kerana hikmah ni bukan semua orang dapat. Yu'til hikmata man yasha. Nah, Allah Ta'ala nak bagi hikmah ni bagi siapa yang dia kehendak. Tidak semua orang yang belajar tu dapat. Orang panggil ilmu hikmah. Kalau gitu satu patah perkataan kita belajar daripada perkataan awliya illah waliullah. Kata Sayyidina Ali, yata'allamu bihar rajul, dipelajari satu patah perkataan aja. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isi langit bumi ni. Nah, kena ada rasa harga lah. Nah, kena berasa berharga. Maka ni orang panggil perkataan waliullah juga ni.
Nah, walau nama khutbah kita, tapi dia tulis ni tidak saja-saja. Nah, supaya lepas kita bahas. Nah, makrifat tu apa, kenapa panggil mendahulu ke sepatut benda yang duk belakang semua tu. Dah, Syekh Ahmad Zain Fatani ni sangat-sangat alim. Tanda dia sangat alim. Cakap dia tu tidak main-main, penuh dengan kaedah. Nah, penuh dengan orang panggil kaedah-kaedah, ibarat-ibarat dan isyarat-isyarat. Nah, bukan setakat ibarat dan isyarat. Nah, tu. Cuma isyarat tu kita tak perlu syarah panjang. Ada ni. Panjang lagi. Kalau tidak boleh masuk lagi wassalah. Nah, boleh masuk lagi wassalah. Kalau kita hari ni masuk rukun khutbah yang kedua, wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatih. Baca dengan mati belakang begitu, dia panggil baca dengan cara bersajak. Nah, boleh juga nak baca wahdaniyatihi. Takut dia kata dak pandai nah. Kau baca mati gitu. Nah, Sayyidina Muhammadanil mab'usi bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatih. Muka surat berapa? Ya, kita dah syarah panjang dah. Khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua lepas daripada alhamdulillah, dia ada wassalatu wassalamu ala rasulillah. Acik tengok mai sini. Hak Arab nak guna hak Jawi ke hak Rumi? Dia boleh pergi belakang tu. Tengok. Kalau hak Rumi, Rumi sini. Ni wassalatu wassalam sini. Ya. Apalah. Mana terjemahan dia? Terjemahan makna naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan Allah, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah. Siapa dia? Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi kerana menguatkan risalat Nabi kita, dan membenarkan penunjuk Nabi kita. Tu orang panggil qada terjemah. Nah, bahasa Arabnya dan bahasa Melayu. Lalu kita masuk satu persatu. Nah, dia kata dan rahmat, ini dan bermula rahmat, mubtada dia panggil. Dan sejahtera atas, yakni turun kedua-duanya, yakni rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan Allah, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah. Maka kenapa dia terjemah wassalatu dengan rahmat? Ada ni. Kenapa dia terjemah wassalah selawat dengan rahmat? Kerana makna selawat tu dari ni ada 4 belakang makna selawat. Kita kata selawat tu ada 4 makna. Ditilik dari pihak mana selawat tu datang. Daripada pihak Allah dipanggil rahmat, selawat dengan makna rahmat. Ditilik daripada pihak malaikat, selawat dengan makna istighfar. Ditilik orang panggil selawat daripada pihak kita hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dengan makna doa. Ditilik selawat pada pihak lain daripada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tumbuh-tumbuhan, jamadak, gunung gane, kayu, air, lembu itik, semua sekali tu dia panggil puji, tahmid. Puji. Mana binatang berselawat ke atas Nabi,
dengan makna menatai puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna selawat. Nah, kalau gitu ni dia panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Pada lafaznya seolah-olah nak bagi tahu, tapi pada maknanya ialah doa. Nah, mana pada lafaz dan bermula rahmat dan sejahtera turun kedua-duanya atas Nabi. Bunyi serupa nak beroyak, dia panggil bagi tahu khabar, tapi maknanya ialah doa. Lagu mana? Nah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dengan makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tu dengan makna hai Tuhan, minta turun rahmat olehmu dan sejahtera olehmu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selawat tu terbit di kita dengan makna doa. Nah, ni. Tapi selawat tu minta Allah Taala hak turun selawat. Bila daripada Allah dia panggil rahmat. Nah, ni. Rahmat. Kalau gitu rahmat dengan nikmat ia panggil perkataan yang muradif. Dah. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Supaya itulah. Nah, ilmu ialah makrifat, makrifat ialah ilmu. Perkataan yang berlainan pada lafaz, yang bersatu pada makna. Tu dia panggil perkataan yang muradif. Nah, sebut kata ilmu ialah makrifat, sebut kata makrifat ialah ilmu. Apa makna makrifat? Apa makna ilmu? Lepas dah. Nah, hari ni rahmat. Nah, apa orang panggil? Perkataan yang lain daripada rahmat orang guna nikmat. Nah, ni. Bermakna nikmat dengan rahmat, perkataan yang berlainan pada lafaz, bersatu pada makna. Apa makna rahmat? Apa makna nikmat? Rahmat, nikmat dengan makna mujarradul i'ta ataupun mutlaqul atiyah, semata-mata bui. Nah, tu rahmat, semata-mata bagi, semata-mata memberi. Nah, apa nikmat, apa rahmat? Semata-mata pemberian daripada Allah. Mujarradul i'ta dia panggil, ataupun mutlaqul atiyah, semata-mata bui. Nah, tu dia panggil rahmat ataupun nikmat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ialah rahmat. Rahmat. Mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, tidak aku utuskan hai Nabi Muhammad ialah rahmat bagi sekalian alam. Di tempat lain pula Allah Taala kata walaqad mannallahu 'alal mu'mini idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya manna telah memberi nikmat yang sangat agung oleh Allah Taala. Nah, atas orang mukmin apa? Idz ba'asa fihim rasulan minhum, iaitu membangkitkan nabi di kalangan mereka. Makna kelahiran nabi, kedatangan nabi, kebangkitan nabi sallallahu alaihi wasallam ialah rahmat dan nikmat. Apa makna rahmat? Apa makna nikmat? Mujarradul i'ta. Nah, mutlaqul atiyah. Pada asalnya semata-mata Tuhan bui, semata-mata pemberian daripada Allah. Tu. Tapi bila orang panggil nabi itu ialah nikmat, kena berasa nikmat. Nah, tu ni. Hari tu kita setudah sikit sempena bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dak berasa nabi itu ialah nikmat. Dak berasa boleh Lamborghini nikmat. Nah, tu ni. Boleh fasya baru nikmat, projek dulu juta-juta baru nikmat. Padahal hak tu tidak dinama oleh Allah Taala dalam Quran nikmat. Nah, hak sebenar Tuhan kata nikmat bukan menggunakan perkataan manna. Manna perkataan yang tidak digunakan melainkan nikmat yang sangat agung, paling agung. Alal mu'minin, berasa ke dak nikmat? Dak berasa bermakna kita bukan orang mukmin hak sempurna. Mak Nabi kata la yu'minu ahadukum. Nah, tidak jadi mukmin sempurna orang tu. Nah, hatta aku nak ahabba ilaihi, sehingga aku ni nah dia kasih lebih daripada min nafsihi, daripada diri dia sendiri. Wa waladihi wa walidihi, dan anak-anak mereka. Nah, anak-anak dia. Wa waladihi, dan ibu bapa dia. Nah, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia atas muka bumi ni. Baru orang panggil orang itu berimeh sungguh.
Nah, marah orang sambut maulud, bodoh molek. Maulud ni nak tarbiyah ulama untuk mari berasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Kerana tanda orang cinta kepada seseorang, lidah dia basah sebut nama orang tu. Nah, kalau kita bergawai lah, Zainab ngiga. Nah, siapa mimpi ngiga nak sebut nama orang tu. Kenapa? Kerana cinta. Tapi bila tanya cinta Nabi kau tak cinta, kena jawab cinta. Nah, kata tak cinta Nabi, murtad lalu dah. Nah, cinta dak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada cinta-cinta. Dia kata, tak ada biasa bergawe dengan Nabi. Tak, mesej budak haji. Murtad lalu. Wajib kena jawab cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak berasa cinta tu di hati. Ni. Kenapa? Karena Nabi itu nikmat yang sangat agung tu saya kata. Nah, apa makna nikmat yang sangat agung? Dengan makna dak. Tu. Apa? Pemberian yang Allah Ta'ala beri. Jadi sini bukan dengan makna semata-mata mujarradul i'ta, semata-mata pemberian Allah Ta'ala dah. Dengan makna pemberian Allah Ta'ala. Nabi itu pemberian Allah Ta'ala serta apung dosa. Tu. Mana Nabi itu ialah nikmat, dengan makna pemberian Allah Ta'ala kepada kita umat. Apa? Bukan semata-mata bagi serta apung dosa. Ni. Tu orang panggil Nabi tu nikmat. Nah ni, tak apung dosa guano pas ni masuk wassalam, kita bahas pula perkataan wassalam. Nah, apa makna wassalam? Pas ni dah habis lagi nak bahas ar-rahmah. Dah, as-salah. Makna sini nikmat, Nabi itu ialah nikmat, Nabi itu ialah rahmat. Dengan makna Nabi itu pemberian Allah Ta'ala, anugerah yang paling hebat oleh Allah Ta'ala kepada kita umat. Dengan makna bagi Nabi kepada kita serta nak apung dosa kita. Tu dia panggil nikmat semati. Tu baru nikmat semati. Nah, jatuh lebok pitis juta terhibu orang bui. Utun nego ni kata Datuk, alhamdulillah ni nikmat. Datuk guna ke mana? Wak gi judi. Ada ni. Wak gi judi main meseng. Apa? Pemberian Allah Ta'ala juga tu. Ada ni. Mujarradul i'ta, semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Tapi apa dosa ke dak? Dak. Kau tambah dosa, dia tak panggil nikmat. Nah, dia panggil apa? Niqmah dengan qaf. Nah, ni, dia panggil niqmah. Bila niqmah akhirat esok, dah. Apa? Dia tak panggil kita syukur. Karena syukur maklum dia kita, tasarruful abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Menjadikan oleh hamba akan pemberian Allah Ta'ala mengikut apa yang dia kehendak. Data-data boleh pitis juta gemai meseng, judi. Nah, waktu tu agak belanja benda-benda maksiat, benda ditegak oleh Allah Ta'ala. Dia tak panggil nikmat. Nah, dan dia tu tak panggil orang yang bersyukur ke atas pemberian Allah Ta'ala. Nah, maka pemberian Allah Ta'ala tu pula tak dinamakan nikmat akhirat esok. Nah, walaupun dia kata nikmat Tuhan ni, dia kata mulut dia, tapi akhirat esok dipanggil nikmah. Nah, apa perakat Allah Ta'ala nak jerat buh dengan aku. Nah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bermakna orang itu kufur dengan nikmat. Bila kufur dengan nikmat, nikmat tidak dipanggil nikmat, bahkan nikmah, maka azab Allah Ta'ala akhirat kelak. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata pemberian daripada Allah. Nah, dan tidak ada pemberian yang paling agung ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, pemberian yang paling agung oleh Allah Ta'ala kepada kita manusia. Nah, kenapa? Karena Nabi itu, nah, nikmat maknanya pemberian daripada Allah Ta'ala serta nak apung dosa kita. Hingga nah, orang buat maksiat, langgar perintah Tuhan tak azab segera seumpama umat-umat dulu. Nah, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, dan kami tidak akan azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim. Kenapa? Padahal kamu hai Nabi Muhammad ada di kalangan mereka. Karena Nabi ada ni lah. Nah, kita tak kena azab seumpama umat-umat dulu. Ni ada ni. Umat dulu dah buat maksiat tu Tuhan wi bala tak ada nama bala gapo. Tubik-tubik dah mati.
Mak nak balik orang berbok gitu pakai senyap situ lah. Ni. Orang learning, umat Nabi learning Tuhan turun bala pun gurau manja. Gurau manja dia panggil. Dah lagi bubuh nama tsunami. Kata ni. Dah lagi bubuh nama nengung popok doktor, popok saintis. Nama gapo dah bencana alam dia panggil. Dah ingat sama Tuhan. Kata ni. Tak ingat sama. Padahal itu teguran daripada Allah. Boleh Tuhan nak apu. Tak, kita manusia seumpama umat-umat Nabi dulu. Boleh sangat. Tapi kenapa? Kerana Nabi SAW ada. Diberi kita peluang untuk ampun dosa, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nah, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak diazab mereka itu umat munghi Nabi Muhammad kerana mengada tengah mereka. Nabi ada. Nabi hanya intiqal. Nak pindah daripada alam ajsam, alam jasad ni kepada alam arwah. Tapi ruh para anbiya, nabi-nabi sendiri, termasuk dengan apa? Nabi-nabi dulu sendiri dan termasuk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kubur. Nabi sendiri kata al-anbiya ahya'un fi qubrihim. Nabi-nabi itu hidup dalam kubur-kubur mereka. Dan solat semaya dalam kubur-kubur mereka. Tu maklum dia kita hadis sahih Bukhari ni. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang panggil pemberian Nabi ni, maknanya pemberian Allah Ta'ala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah pemberian yang paling agung. Kenapa? Tuhan beri kita Nabi serta nak apa dosa kita. Tak apa dosa guano, ya kita boleh tahu kita asal daripada mana, untuk apa kita di sini dan ke mana kita lagi akan. Nabi yang bagi tahu. Nada ni. Kalau Nabi tak bagi tahu, dah tahu kita. Kerana gelap jasad kita ni. Diri sendiri, orang panggil diri jasmani ni, diri jasad ni gelap gelemat sehingga roh mula hak berjanji dengan Tuhan. Terlupa bila masuk dalam jasad. Diri terdiri daripada diri sendiri, itu diri rohani, terlupa hak mula di alam arwah mula berjanji dengan Tuhan. Siapa dia yang ayat kita? Kita janji Tuhan mula. Nabi. Quran tu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhada ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nabi ayat. Dah agak kita dah ingat-ingat dah. Ngajar jalakum. Pun kalau kira rasa dah ingat dah. Nabi tak ingat apa. Nabi yang ingat apa. Sabit tu kena cinta semati ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia jasa yang paling besar. Ni. Orang lain ni takabur dengan Nabi. Duk bahasa dia alim kali. Ngaji pakai berdak, pakai Mesir mana, bahasa dia lebih kali. Aku tanya dia mengaji apa dia? Syariah dia kata. Syariat Nabi. Ngaji apa mula Mesir? Usuluddin hak Nabi bawa. Dah ambil fakulti bahasa Arab. Bahasa Nabi. Ni. Kalau tanpa Nabi, tak ada siapa-siapa tu. Kau suruh bangga. Ni. Kau suruh takabur. Hebat dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulud Nabi marah. Maulud dia sambut kip lapis. Lapis daripada Sarawak tu, kip lapis. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pesi mana berdeki Nabi. Ni. Orang pakat duk kasih ke Nabi, kita berdeki dengan orang kasih ke Nabi. Suruh kasih kita lebih. Ni. Orang sambut maulud tu kerana kasih ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana cinta kepada Nabi. Tapi cinta ni banyak peringkat. Situ ni yang boleh pula. Cinta ni banyak peringkat. Tapi sebut semata-mata cinta, hub lebih dia dah daripada biasa-biasa. Nak banding dengan orang taat ke Nabi, taat ke Rasul, taat ke Allah Ta'ala dengan tidak ada hub, tak ada cinta, kurang dia daripada orang yang ada hub, ada cinta tapi tak taat. Itulah yang kata cinta tu lebih. Tapi cinta yang kamil, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sempurna, ialah cinta yang berbalas dan cinta yang bertanda. Tu baru orang panggil cinta yang sempurna. Cinta balah orang panggil. Itu ni. Duduk aku ni. Cinta balah ke mana? Orang tahu lah. Kau jatuh duduk besok dia wed. Kami dulu. Dah. Cinta berbalah. Mana?
Nabi SAW cinta tak cinta dia kepada kita umat, sehingga tiap-tiap malam tak akan jenera tidur. Kata mak kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam, tak akan jenera tidur melainkan keluar air mata bertakun dalam tapak tangan. Bila ditanya kenapa ya Rasulullah mu menangis, kerana terkena ke umat aku yang tak sempat jumpa dengan aku. Kita dah nah, tu cinta Nabi. Bahkan dia kena pergi dulu di alam arwah. Bukan pergi saja dak. Nah, saat-saat dia nak pergi tu, dalam kitab Durratun Nasahin sebut antara banyak perkataan dia duk wasiat, disebut juga kita secara umum ummati. Nah, tu cinta tak cinta dia kita. Maklum dia kita bila tiup sangkakala yang kedua, Jibril alaihi salam mari tunggu Nabi di Raudhah Rasul. Nah, bangkit Nabi daripada makam Nabi, aina ummati, perkataan mula keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kata. Dah ni. Tu cinta dia. Pas dia pergi bukan saja. Kerana cinta itulah dia bagi tanda cinta dia kita. Mana? Dia bui surat cinta dia kita. Ada dah surat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira khah untuk kita hak dia cinta. Nah ni. Sebab itulah sedalam mana orang tu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang hak hebat-hebat meliputi hebat cinta dia kepada Nabi. Bila sebut nama Nabi bukan setakat selawat, bang cacik hormat. Nah. Kita nak suruh selawat pun berat lidah nak selawat. Cakap pinggir baru kau Syiah. Ni. Duk kedai kopi gitu kata meja. Syiah sesak. Nah. Padahal kalau tengok iyalah sesak. Tengok perangai orang Syiah bila sebut nama Muhammad, pakat selawat ramai-ramai apa dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cara selawat apa dia gitulah, bukan selawat kita tu. Nah, selawat kita gini. Kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, hak benar. Nah, satu puak saja yang benar dia kata ahli sunnah wal jamaah. Sebut nama Nabi dak pun lawat Nabi. Allah gamolek. Nah ni kata orang panggil ahli sunnah. Nah, usah ke nak orang panggil nak baca orang lain kata cinta Nabi pun surat cinta Nabi berapa kali saya baca. Nah, surat cinta Nabi tak ada hak lain. In tamassaktum bihima lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Tak akan sesat sampai bila-bila kalau mu bukan pada baca, berpegang dengan dua surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua surat cinta Nabi. Mana? Quran lah. Nah, hadis Nabi tu. Dan alim ulama sebagai kerabat Nabi hak makan saka ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu surat cinta. Mana Nabi ni orang panggil bu'istu bi jawami'il kalim. Nah, aku dibangkit dengan perkataan yang ringkas tapi makna yang sangat dalam. Orang sastera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kata kan, tapi dia bukan orang sastera. Ma ana biqari'in, Nabi tak pada baca, ummi. Tanda Tuhan nak bagi tahu bahawasanya Quran tu bukan hak Nabi reka-reka. Nah tu ni. Bukan hak Nabi reka sendiri dak. Betul-betul mari daripada Allah Taala. Tak ada boleh tahmah Nabi reka sendiri kerana Nabi ni ahli sastera boleh bersyair. Dak. Nah tu ni. Betul-betul mari daripada Allah. Untuk kita umat baca mula-mula. Lah ni dak pandai baca. Nah, anak tu kalau pandai bahasa Rusia, bahasa orang putih, tak apa. Ni. Tak anda baca Quran? Tak apa. Tak cara mana apa Quran? Sedangkan Quran tu surat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kita lah kita cinta kau kata no. Saya I love you kau. I love you, I love you lah. Dah. Pas dia apa? Tulislah surat cinta dia wikit tu. Usah ke nak baca, buka sapu surat pun dah. Nah ni orang tanya, "Nok kau kata tu?" No. Apa tak baca surat dia? Malah Nah, kalau dengar kau itu dia kata dia, "Nak dah jatuh ni belawak nak kaku." Dah ni. Usah ke nak balas, baca pun dah. Sapu surat pun dah buka. Nah, kalau kita kata kita cinta Nabi, baca surat kiriman cinta dia kita. Nah, baca surat cinta dia tu.
Lepas tu balah. Nah, balah warna. Tulis Quran putih lagi pula. Bukan. Dah ada ni. Balah surat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nah, dengan kita beramal dengan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran hadis. Tu orang panggil kita balah surat kiriman Nabi. Nah, dengan kita beramal tu makna kita balah surat kiriman dia. Kita balah surat kiriman dia itulah orang panggil cinta kita, cinta yang bertanda. Nah, cinta bertanda baru tong. Kalau cinta tak ada tanda rugi. Tak, no kau retin tu senyap dik. Tak royak gapo sekarang. Tak ada ni. No, kau repo itu tapi senyap, tak ada royak. Nah, kenyap mata budak. Tak ada ni. Senyap dik, buat apa tengok pohon kayu gitu ya. Apa khabarnya belaki dah. Dah, nikah suami dah tenan tu. Jadi sore dalam karaoke nyanyi lagu Spring. Yo ya tanya gua nong nangis ni. Tak. Allah dia kata aku nak ketua itu. Bah. Belaki dah dia kata. Ni. Dah minta ayat ke dok pada muka mung. Ala korek kena ayat. Nah, ala korek pergi jumpa orang tua dia masuk melamar. Nah, haji. Ambo ni kena lama dah anak haji ni. Nah. Nak masuk minyak kata. Tu panggil cinta bertanda. Ada tanda pada muka panggil. Dah belaki dengan orang lain, maka senyap sedih situ. Nah, ugi cinta tak bertanda ni bermakna cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti cinta wajib dah. Cinta pula cinta berbalah, mana kita kena baca surat kiriman cinta dia. Biar cinta kita cinta yang bertanda. Apa? Kita laksana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Nah, baru orang panggil cinta tu cinta yang kamil. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta yang sempurna. Tapi sedalam dan sesempurna mana pun kita cinta kepada Nabi, sehingga Nabi kata wajib cinta ke aku lebih daripada mu cinta ke dirimu sendiri. Nah, anakmu, mak pakmu, seluruh manusia atas muka bumi ni, baru mu jadi mukmin yang sempurna. Tapi sedalam mana cinta kita kepada Nabi, tak akan dapat banding dan tanding cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat dia. Tak boleh nak banding, tak boleh nak tanding. Nah, kasih benar Nabi kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis. Dan bermula rahmah. Kumilah dah. Dan sejahtera wassalam. Nah, sejahtera. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di kita umat, mana Nabi itu ialah nikmat, Nabi itu ialah rahmat bagi kita. Dengan makna Nabi itu ialah pemberian Allah Taala kepada kita serta ampun dosa. Dan kita minta juga Allah Taala tu turun nikmat dan rahmat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dengan makna rahmat atas Nabi, dengan makna rahmatun makrunatun bi ta'zimin. Nah, ataupun ziyadatu takrimin wa in'amin. Apa? Minta Allah Ta'ala bagi pemberian yang sangat hebat, sangat agung kepada Nabi. Dengan makna Allah Ta'ala turun rahmat, turun nikmat atas Nabi. Dengan makna Allah Ta'ala bagi nikmat bertambah-tambah semua nikmat pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sampai kepada maqaman mahmudah. Kita dah berdoa semua lepas daripada azab qamat tu. Ada ni. Apa? Syafa'atul uzma di akhirat kelak. Nah, pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi minta akad rekat. Nah, Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi rahmat atas Nabi kita. Dengan makna Allah Ta'ala bagi pemberian kepada Nabi serta angkat peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akad peringkat siapa mana? Siapa maqaman mahmudah. Mana maqaman mahmudah? Iaitu syafa'atul uzma. Di akhirat kelak manusia bakal cari nabi-nabi sejak di zaman Nabi Adam. Segala nabi-nabi jumpa minta supaya Allah Ta'ala syafaat, supaya Allah Ta'ala buka mahkamah bicara. Semua Nabi kata aku ada kesalahan dengan Allah, aku bukan ahli dalam medan ni. Hingga akhir sekali bukan 25 rasul, banyak. Nah, 300 lebih. 25 tu wajib tahu. Nah, 300 lebih campur dengan Nabi pula ribu-ribu, tak boleh nak bilang. Nah, kata ulama jangan letak angka paling baik. Takut kita ternafi hak Nabi, kita bukan kata Nabi pula, berat. Nah, ni. Siapa akhir sekali umat manusia seluruh anak ada ni jumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata analaha, aku ahli. Akulah ahli pada mensyafaatkan. Nah, lalu Nabi kita pergi sujud bawah arasy. Nah, apa? Dalam hadis kursi bawah apa? Cerita tu, irfa' ra'sak. Nah, bila sujud lama bawah arasy, Tuhan pun firman kepada Nabi, akak palamu hai Nabi Muhammad. Nah, wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Nah, meminta gapo apa nak minta dan musyafaat gak siapa dia nak syafaat. Tu. Orang panggil maqam Nabi kita mahmudah, maqam yang terpuji. Nah, Nabi no benar Nabi kata. Banyak panggil ada dia tu. Nah, dia kata dalam banyak-banyak nabi-nabi ni ada nak ke satu pangkat. Maka aku kena pangkat tu aku yang dapat. Mana? Maqam mahmudah. Lagu mana ya Rasulullah? Tanya sahabat, mu nak dapat maqam mahmudah? Mudah ya. Tiap-tiap kali azan, jawab azan. Nah, lepas daripada jawab azan, mu selawat ke aku sekali, lepas tu mu doa tu. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Ada doa kita baca semua lah. TV radio bunyi semua doa tu. Tak boleh hafal juga, berat benar. Ni dok ingat ustaz kata play radio. Radio pun ada bunyi lagi. Mudah. Doa. Kenapa? Kerana Nabi lah syafaat kita. Wasfa' tu syafa'. Mu nak syafaat siapa? Mu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu makna kita minta Allah Taala selawat Nabi, dengan makna kita minta Allah Taala turun rahmat, nikmat atas Nabi. Apa? Dengan makna Allah Taala bagi pemberian kepada Nabi, bertambah nikmat atas Nabi, serta angkat peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga maqam mahmudah. Tu selawat. Hari situ. Dan sejahtera. Sejahtera. Dah tak ada lah amalan yang paling hebat dalam Quran selawat. Nah, amalan lain daripada selawat Tuhan tak royak. Tuhan tak royak kata aku sedekah, malaikat aku sedekah, pakak sedekah apa-apa. Ndak. Ada ni. Aku berzakat, malaikat berzakat, pakak berzakat apa-apa. Ndak. Aku semaya, malaikat aku semaya, pakak semaya apa-apa. Ndak. Malaikat selawat so. Nah, Tuhan royak lagu tu. Tak ada. Nah, amalan yang paling hebat selawat. Sehingga selawat dalam keadaan berhadas pun dapat pahala. Selawat dalam keadaan riak pun dapat pahala. Nah, sedangkan Nabi kata al-amalu idza dakhala ar-riya' batala. Bermula amal apabila masuk riak, batal pahala. Diistisnakan amalan yang tak batal bila masuk riak ialah selawat. Selawat sah. Nah, sallallahu ala Muhammad. Gebah lu bedung, takabur mari ni. Riak mari, gitu selawat dia ni. Berqasidah puji Nabi, selawat Nabi, mari riak. Pun dapat pahala. Dah hebat apa? Nah ada ni. Apa yang Allah lawak? Nah, dah tak ada amalan yang Tuhan sebut dia sendiri buat selawat. Nah, baca semua dalam khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, dia kata, dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kata ulama mufassirin, nah, ulama yang tafsir Quran, bagi orang yang ulul albab, orang yang ada akal yang tajam, memadadah ayat Quran berhenti situ untuk kita umat senantiasa berselawat, tak berhenti selawat. Nah, memadadah kalau orang itu ulul albab. Tapi bukan semua orang ulul albab. Kau ramanya otak lembab. Mana ni? Sebab tu mari pula ayat ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, okey bukan ramai ulul albab, Allah otak lembab. Satu yang mari pula tu. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, sallu alaihi, patak selawat olehmu atas Nabi, wa sallimu taslima, dan sejahtera olehmu atas Nabi. Pun malah lawak lagi. Nah, berat lidah lagi selawat. Bahkan orang nak selawat pakat marah dah pula. Maulud buat gapo maulud dia kata. Nah, Nabi dah buat. Sedap. Kata ni. Sedap dia. Tu bukan selawat tu dekil labah dia kata. Allah berat molek. Nah, padahal ulama kita ajar kita sehingga kata sunat nah. Wa qad istahsanal qiyam
inda zikril maulidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dibilang sunat, dibilang elok. Nah, saya gio sunat nah. Nah, bila disebut tentang Nabi keluar daripada perut bonda dia, nama apa bonda dia? Aisyah berat. Aminah binti Wahab. Bahaya tu. Nah, kita mengajar sekarang maulid ada di satu tempat tu yang Khadijah. Oh, tukar isteri Nabi dengan mak Nabi. Saya kata maaf banyak ustaz lama dah ingat kata dah ingat. Apa malu apa orang baca bersanji? Kata ni. Orang tua-tua kita baca bersanji wala dak faham pun. Nah, orang dulu-dulu kan ingat titih baris Nabi siapa kau adenan nah. Nah, ingat titih Nabi. Itu fardu ain tu. Itu dak mangat Islam pacak dero atas pohonyo tu. Tanya mak Nabi nama gapo tukar Khadijah. Tukar. Dah ni. Tu fardu ain tu. Berasa tu. Nah, tak tahu nama ibunda Nabi kita. Tak tahu nama ayahanda Nabi kita. Tapi pokok kita tahu belako. Cuma ngatukar. Nyamari galik buat guan. Nah, tu. Habis tu jangan duk marah cara ulama kita. Nah, kena periduk. Baca maulid Nabi. Nah, banyak. Berzanji ada. Nah, ada Gabriel lagi. Maulid kau dah. Dibai ada. Nah, Gabriel lagi weh. Simtudura ada. Nah, tu maulid tu cerita perihal Nabi, kisah Nabi. Hak dalam tu ada hak fardu ain. Nah, paling kurang walaupun kita tak faham duk ayat lagu Allah. Dah ni. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah kaya. Sedap lagu pun hak duk biasa dengar ni jadi ingat fardu ain tu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib disebut habis siapa kau Adnan. Nah, padahal tidak fardu ain. Siapa Abdullah pun cukup dah, Abdul Muttalib cukup dah. Nah ni. Tapi lebih orang dulu belaka walau orang ni orang cerdik, pandai IT, teknologi terkini pun. Nah, orang ni teknologi terkini, pandai, hebat, nampak bergaya, nampak cerdik tapi bodoh. Ni, cerdik tapi bodoh dia panggil. Nah dia ni, orang ni. Kenapa? Tinggal orang panggil cara pengajian ulama kita silap. Nah, cara ulama ahli sunnah wal jamaah. Buat kemaruk dah pula. Orang nak baca berjanji apa. Baik. Kan ni. Sambut apa maulud kata Nabi nak buat. Supo apa dia tu gapo dia hak Nabi ayat belaka. Nah, supo hak dia buat tu semua hak Nabi buat belaka. Nah, Nabi tak ada buka universiti. Kata saya ngaji Pakistan benar. Nah, BA hadis, master PhD bahagi hadis. Bid'ah tu weh, nak weh. Bid'ah, dolalah masuk neraka tu. Tak ada zaman Nabi mu Sayyidina Mu'adh BA syariat. Mu Abdullah bin Abbas BA tafsir, master tafsir. Tak ada. Nah, kalau nak buat Nabi buat belaka berat betul kita kena pakai bahasa ulama. Nah, bid'ah ni ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Nah, sampai setahun tu yang ulama kita bagi. Mana bid'ah wajib? Ngaji tauhid, tekok, tajwid ke semua sekali ni. Nabi tak ada kami dulu. Satu malam Ahad tauhid. Mama weh pakai ngaji balasan Nabi tak ada. Lah, tak ada zaman Nabi. Nah, karena dia Nabi cukup lekat habis licin dah. Nah dia ni. Tu Nabi. Tapi mai kita ulama tu bagi bid'ah wajib kerana nak faham hak Nabi bawa. Nabi mari Quran hadis toko. Tak pada kita nak ulama pula mari cerah berat. Mari bagi supaya kita mudah faham. Lupa kepada Nabi. Sedekah ingat Nabi tu wajib. Kalau gitu sambut maulud ni wajib. Bukan bulan Rabiul Awal saja. Tiap bulan kena sambut maulud. Nak tanding bulan lain dengan bulan Rabiul Awal tu bulan Rabiul Awal dah paling mulia tak ada. Boleh kata. Bulan Ramadan dah mulia kata. Ada Lailatul Qadar. Ada Quran, nuzulul Quran dia kata. Hebat bulan Ramadan lah. Nah, bulan aku apa? Rejab bulan Tuhan. Nah, Nabi kata kan, Syaban bulan aku, Ramadan bulan umat aku. Dak kata ulama arif billah, Rabiul Awal bulan yang paling mulia daripada segala bulan. Nah, apa Nabi tak ayat? Karena mimba bitawaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kenapa bulan Rabiul Awal bulan paling mulia? Kerana bulan Rabiul Awal lah Nabi dilahirkan. Dah. Kalau tanpa Nabi tak ada Quran. Tanpa Nabi tak ada hadis. Tanpa Nabi tak berpuasa kita sebulan bulan Ramadan. Tanpa Nabi tak ada Lailatul Qadar. Nah, tanpa Nabi tak belajar kita Universiti Al-Azhar. Nah ini. Pas apa mu? Mu tu daripada Nabi. Nak kira asal kejadian jasad dengan rohmu pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Awal-awal dijadikan makhluk oleh Allah Taala ialah nur nabimu hai Jabir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dak bangga apa kita jadi umat Nabi. Nah ni, nabi-nabi dulu menangis munajat dengan Tuhan biar Tuhan masuk di kalangan umat Nabi. Kita tak tangis suluhai qadim dalam ilmu Allah, iradat Allah, Tuhan tentu tanjizi hadis kita pula lah dengan kudrat Allah jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bersyukur. Tak berasa nikmat. Nah, tak berasa nikmat. Jahatnya kita, gelaknya hati kita. Kenapa? Karena kita tak kenal sebenar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak kenal sebenar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah perantara kita dengan Allah. Tanpa Nabi kita tak kenal siapa dia Allah. Nah, laula Muhammad ma'araftu Rabbu Muhammad. Jikalau tanpa Muhammad nescaya aku tak kenal Tuhan Muhammad. Siapa Tuhan Muhammad? Tuhan kita ke? Nah. Tu lagu tu. Magu kau tak backing semua. Dah backing saja gaya tersendiri dia banyak ada je dah. Habis itu dia kata bakal takut ngaji ustaz pun lewat ke. Tidak nak lewat ke dia ni. Nak royak Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, apa yang kita malah lawak sedekah kalau kita bahas pula tengok. Dan sejahtera wassalam. Apa wassalam? Nah, assalam ziyadatut ta'minin lah, tambah keamanan. Tu makna sejahtera. Tambah keamanan tu dia panggil sejahtera. Salam, selamat, sejahtera tu keselamatan. Nah, minta Allah Taala tambah ke apa? Selamat, sejahtera, keamanan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejahtera daripada berapa? Daripada benda hak Nabi paling takut, paling bimbang, paling bosan. Nah, gapo dia Nabi paling takut? Gapo hak Nabi paling bimbang? Nah ni. Nabi tak bimbang, tak ada harta. Karena Nabi bukan saka dia harta, saka dia ilmu. Nah, Nabi tak bimbang jatuh pakai miskin. Nabi tak bimbang jadi kaya. Nabi tak bimbang belaka. Nabi pernah jadi kaya. Nabi pernah jadi miskin. Nah, supaya kita umat boleh contoh Nabi. Hak mana kaya boleh contoh Nabi, tika Nabi kaya. Ada hadis bawa datang Nabi kaya. No, satu hari 100 ekor orang hadiah ke Nabi. Nabi tak kasih sedekah. 1 ekor kambing beri orang hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Yahudi awak nyanyi Nabi. Beri siapa, kambing siapa ni Muhammad banyak sangat ni. Tak, dia nak tahu Nabi ni setara mana ya. Nabi kata kambing beri 100 ekor ni hak mu belaka Dah, orang baru yang hadiah Nabi. Yahudi tu mari tanya, beri siapa 100 ekor ni ya Muhammad? Nah, Nabi kata hak mu. Istahzani ya Muhammad. Mugurang aku kau, kau ni sungguh ke? Seolah-olah gitulah. Mugurang aku kau. Begitu kan lalu-lalu depan. Nah, lalu ke rumah tu lagi tu. Nampak Lamborghini. Nak gurang kali. Lamborghini sampo ni Haji. Lamborghini mu ni, ambil kamu. Gitu. Haji boy, gurang aja tu. Doa sungguh ya, ambil kamu. Tu lagu tu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh kata Haji kata boleh. Tak, boleh. Nah, gitu ya dia kata, istahzani ya Rasulullah, mugurang aku ya Nabi, kami sungguh ke? Sungguh ya kata. Tu, nak apa tu? Bila kaya pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Yahudi kata, "Goga Nabi ni, anta syahadu anni anta la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Nah, aku mengaku, aku bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah, mu ni Rasulullah. Mengucap dua kalimah syahadat dengan sebab tu ya.
Nah, kita pecah lekuk dakwah. Nah, dak ngucap-ngucap okey. Pecah belah kau Islam kau murtad dah. Nah, kenapa? Karena kita tak tiru Nabi. Nabi bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus dia untuk memuliakan akhlak. Nabi tunjuk akhlak yang mulia. Bukan pisah tunjuk. Memang hati Nabi dibersih sebelum daripada Nabi jadi Nabi lagi. Nah, Muhammad mana kapun ni Jibril belah ada dia cuci hati. Sedak ada kecek Muhammad mula masalah yang mula supa Muhammad kapur Muhammad cuh duk main guli main beramak cak duduk main polik entry tu. Boleh dia kata lagu tu. Muhammad kapur mana? Nah, Jibril mari 2 kali belah dada Nabi cuci hati. Nah, sehingga nama dia Muhammad pun kenapa? Khisalun mahmudah. Khisalun mahmudah. Lagi akhir tu. Tak apa lagi tu nak bahas nama Muhammad pun. Panjang lagi. Dah ni. Panjang lagi tu. Dah. Tu nak bahas lagi sejahtera tu. Sejahtera Nabi daripada gapo? Sejahtera Nabi daripada benda hak Nabi paling takut. Gapo dia benda hak Nabi paling takut? Nabi paling takut umat dia masuk neraka. Tu Nabi paling takut. Nah, Nabi paling takut kita ni umat Nabi ni masuk neraka walau seorang sekalipun. Bermakna bila kita selawat salam atas Nabi, seolah-olahnya kita minta dengan Allah Ta'ala, "Hei Tuhan, nah, bagi olehmu akan Nabi aku peringkat yang paling tinggi boleh syafaat aku di akhirat kelak. Dan sejahtera olehmu, hei Tuhan, atas Nabi aku." Yang ini dengan makna, "Hei Tuhan, jangan bui aku masuk neraka. Kerana aku ni umat Nabi. Bila aku masuk neraka, Nabi aku bimbing tak tentera, tak sejahtera." Apa-apa yang bodoh sangat, bakhil sangat tak selawat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benda faedah klik kita. Dah ni. Benda manfaat balik kita. Pun berat lagi nak lawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Nabi kata ghurima anfin, rebah sembek muka manusia di akhirat kelak. Kerana rugi sangat. Nah, kenapa rugi? Kerana doa amal di dunia mula. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Nah, bila siapa orang panggil hari kiamat, nah, hari orang panggil bukan setakat ilmu yakin, bahkan hakul yakin, sebenar-benar keyakinan. Batu orang yang hebat, dia sudah mati sebelum dia dimatikan. Maut qabla al-maut. Mana? Mati sebelum mati. Dah pandangnya mata hati dia, dak nampak orang panggil benda yang ajsam, jasad-jasad ni. Nah, hati dia, makrifat dia cerah cahaya, nampak akhirat semua, nampak Tuhan semua. Tu dia panggil orang. Nah, makrifat dia tu makrifat arif billah. Apa kita bahas dah. Nah, makna itu. Makrifat di ilmu usuluddin bahaslah. Makrifat dia orang arif billah lain makna dia. Nah, mana apa makrifat dia orang arif billah? Dengan mana dia mati ke? Nah, segala kewujudan lain daripada kewujudan Allah, keesaan Allah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Nah, hatta diri dia pun dia tak berasa ada. Tu orang yang mati sebelum mati. Bos Abu Bakar Nabi kata kalau nak tengok mayat hidup tengok Abu Bakar. Nah, ruh dia tu telah melayar dah pergi ke alam arwah. Walau jasad dia masih ada di alam ajsam. Mana hati dia duk rindu ke syurga, duk rindu Tuhan. Nah, kita sepatutnya gitu. Hubbul watanu minal iman. Kasih ke tanah air itu sebahagian daripada iman. Mana tanah air kita sebenar? Nah, bukan Subhan Bestari. Nah, Subhan Bestari ni orang duduk nupai meta ya. Biri sabil. Nah, Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Tu Subhan Bestari, tapi duk saya RNA di Subhan Bestari ni. Allah saya. Salah anak coti dinding, Allah nyepak lalu dia kata. Maha cak ni. Nah ni. Padahal benda tak kekal belaka tu. Nah, mana tanah air kita sebenar? Syurga tu. Kerana asal datuk kita tu ada nenek kita Hawa, asal syurga. Nah, asal syurga. Maka kita anak cucu cicit dia, asal syurga tu negeri kita sebenar. Nah, tu. Bila begitu, dalam banyak-banyak kerugian manusia, hak paling rugi sekali ghurima anfin. Bukan setakat minta dengan Tuhan atas klik atas muka bumi, lebah sembah muka atas tanah mahsyar. Nah, lebah sembah muka atas tanah mahsyar. Bukan nak minta dah, lebah sembah. Kerana berasa rugi sangatlah. Tak terucap. Kenapa?
zukirta indahu falam yusalli alaihi. Karena disebut nama aku tapi dia berat lidah, tak berselawat atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu tahu makna kita selawat ini dah. Nah, selawat apa makna? Selawat dengan makna minta Allah Ta'ala angkat peringkat Nabi sehingga dia dapat syafaatul uzma dan dia syafaat kita daripada masuk ke neraka. Salam dengan makna minta Allah Ta'ala jangan masuk kita dari neraka kerana kita umat Nabi. Kerana bila kita masuk neraka, Nabi dak bimbang, Nabi jadi bimbang, Nabi keluh kesah, Nabi jadi tak tenang, tak tenang dan tak tenteram. Tu salam sejahtera, tu makna dia. Baru aja kita selawat ni. Selawat banyak. Tu klik kita memada dengan selawat. Dalam kitab Fawaidus Salawat, Sufyan Ats-Tsauri duk dengar seorang lelaki duk tawaf, selawat semua, tak ada labbaik Allahumma labbaik. Selawat semua, tawaf labbaik Allah. Ya bukan lelaki tanya, "Hei, apa ya?" kata lelaki. "Hei, tuan," dia kata, "Tuan hamba, kenapa tuan hamba duk selawat semua sejak dia mula-mula tawaf sampai akhir tawaf, selawat semua?" Laki-laki tu tanya, "Siapa dia? Tuan hamba ni." "Sayalah Sufyan Ats-Tsauri, ulama mujtahid mutlak zaman dulu." Tapi mazhab dia tak ada lah. Namun ada yang ngaku pula saya mazhab Sufyan Ats-Tsauri berat. Mazhab tekok ke kapak je. Maklum ni kita. Dia kata, "Bukan hamba ni tidak tahu," dia kata. "Hamba beli juga buku-buku boleh baca, banyak jualan ni. Doa Rasulullah ajar agama dak ni. Hamba tahu. Tapi kerana apa hamba berselawat ni? Kerana ada kisah tahun lepas. Hamba mari di Mekah, di tanah suci ni, menunaikan haji bersama gemula ayah hamba. Almarhum ayahanda hamba. Bila duduk dekat Kaabah, tiba-tiba ayahanda hamba mati, jatuh atas ibu hamba. Dalam hatu muka ayah hamba hak putih tu hitam lega, bertukar jadi hitam lega. Maka hamba pun jadi berasa takut, bimbang dan malu, aib nak tunjuk ke orang ramai. Ayah hamba mati ni. Menangis hamba sampai tidur. Hal keadaan ayah duduk atas ibu. Tidur dekat Kaabah. Dalam hal tidur tu mari seorang lelaki, buka nutup kain hak hamba tutup tadi. Muka ayah hamba dia usah putih, cerah, cemerlang lebih daripada ketika ayah hamba hidup lagi. Cerah lagi. Hebat lagi nampak wajah ayah hamba. Lalu belum daripada laki-laki itu nak pergi, tanya, "Hei laki-laki, siapa kamu?" Lalu jawab laki-laki tadi, "Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka mimpi Nabi sebenar. Hak sebenar lagu mana? Hak Nabi sendiri kata, "Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tu tak ada khilaf ulama, orang itu mimpi jumpa Nabi. Kerana man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Siapa dia mimpi aku, jumpa aku dalam mimpi, dia akan jumpa aku dalam jaga. Sesungguhnya syaitan tak boleh berupa dengan berupa tu. Tu. Lalu dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa ayahku tadinya hitam muka dia ketika dia mati?" Jawab Rasulullah, "Ayahmu ni maksiat gapo dia tak buat, cukup pekeh." Cukup pekeh. Apa? Dia berjudi, dia suka minum arak dan dia suka berzina. Cukup lagi sama ni? Cukup. Ada lebih judi tapi tak suka minum arak. Saya pergi judi, dia kata, "Ustaz, judi jah. Pahala benda haram tu." Ni judi yang Ustaz, main mesej saya tak setuh hari puan apa. Haram weh ni. Cukup akeh dia. Tapi kenapa aku mari syafaat? Allah Ta'ala bagi keizinan untuk aku syafaat. Kerana ayahmu ni amalan mulia dia, lidah dia tak pernah lekang, tak pernah berhenti daripada selawat atas. Dan bila sampai bulan Rabiul Awal, gemar dia sambut majlis maulid kelahiran aku, kerana betapa cintanya dia kepada aku. Tapi cinta dia, cinta yang tak bertanda. Cinta yang tak mengamalkan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana cinta dia kepada aku, lidah dia senantiasa berselawat kepada aku. Hak aku Tuhan bagi keizinan untuk aku syafaat atas dia. Tengok. Karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Fawaidus Salawat. Apa tak lagi kita, tak biasa judi, tak biasa zina, tak biasa minum arak.
Paling korang duduk pavilion. Nah tu ni. Tu cemar mata gelak hati dia panggil. Nah, assalamualaikum tu haji duduk mana tu? Duduk kat Bali kata ustaz. Duduk gapo? Sikit-sikit duduk cerah mata gelak hati dia kata. Lihat tu ni. Nah, berat tu. Nah, jangan gitu jangan. Nah, kerana kita orang ngaji ni mesti kena bina akal yang qami'. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kita baca hadis minggu lepas. Malam itu tidak minggu lepas. Nah, inna amamatal baital iman wa asasatud din ma'rifatullah wal yakin wal aqlul qami'. Apa al-aqlul qami'? Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah. Nah, gapo dia akal yang qami'? Bukan buku qami'. Budak-budak tu bukan buku qami'. Aqlul qami'. Aqlul qami' al-kaffu 'anil ma'siyatillah wal hirsu fi ta'atillah. Tahri daripada maksiat pada Allah dan pelihara di dalam ketaatan kepada Allah. Tu dia panggil aqlul qami'. Supaya Imam Syafi'i dah. Nah, tertengok tumi perempuan yang tua. Bukan pisau tengok, lain lalu dah. Tertengok tumi bukan kokpet. Nah ni, perempuan tu pula tua, bukan hak muda. Nah, akar dia bijak tak bijak Imam Syafi'i pun kita cerita itu, hapas pipi sebelah ni, pipi ni automatik masuk. Nah, lepas tertengok tumi perempuan tua, apa hak ni ingat hak sebelah lagi tak masuk secara automatik. Nah tu ni, tak masuk secara automatik. Pelik lalu dia. Nah, syakautu ilal waqi' an su'il hifzi. Ngadu kepada Imam Waqi', bu hafalan dia. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, mengisyarat kepadaku supaya tinggal maksiat. Tu maksiat di sisi orang mukmin walau kecil, rasa super gunung Uhud, super gunung Everest. Duk tipu tadi. Nah, orang munafik Nabi kata, walau dosa besar berasa pengalalan ingat di hidung. Alah, dia kata dosa kecil ya ustaz. Pandai ambil semaya gugur habis licin je kata. Nak. Atau orang bagi munafik. Ada ni. Apa? Al-ilmu nurun fa nurullah la yuhda lil 'asi. Tu. Habis itu. Minta rahmat Allah dan sejahtera Allah tu turun atas juru bahasa. Ala turjumani uluhiyatihi, atas juru bahasa. Turjuman jong balik bahasa, jong terang selik dia panggil tu turjumah ya. Nah, turjuman mana jong balik bahasa. Jong balik bahasa gapo? Bahasa ketuhanan. Nah, ketuhanan satu zat dengan makna satu zat yang jadi Tuhan. Nah, tu orang panggil ketuhanan. Raja lain, kerajaan lain. Bukan kerajaan. Nah, kerajaan lain, raja lain. Raja tu kena ke zat raja. Kerajaan. Nah, orang panggil satu zat. Nah, yang bersifat dengan sifat kerajaan. Tu dia panggil kerajaan. Nah, raja kena ke diri dia. Okey dia juga. Tuhan kena ke zat. Ketuhanan mana satu zat hak jadi Tuhan, tu dia panggil ketuhanan. Nah, maka Nabi ni turjumani uluhiyati. Dia jadi translate di antara Tuhan dengan kita umat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tu pangkat dia. Wa dalili wahdaniyatih. Tu apa? Dan yang menunjuk mana dalil, dan yang menunjuk tunjuk kok jalan royak. Lah. Ada tunjuk kok jalan isyarat. Nah, katanya mana mu'jizu? Nah ni. Dia tunjuk. Ni tunjuk juga ni. Tunjuk kok isyarat. Nah, kadang-kadang tak bunyi suara. Gitu. Orang panggil tunjuk kok jalan isyarat. Nabi ni bukan tunjuk kok jalan isyarat, bukan beroyak nak pula. Mana mu'jizu? Bunyi mulut. Tu rumah mana Cak Ijak tu misalnya lah. Nanti nak ingat sekali yang lalu itu. Ada ni misalnya. Tu. Atau orang panggil tunjuk ada dua jalan. Tunjuk kok jalan isyarat, tunjuk kok jalan royak. Nabi dua-dua. Kok jalan royak pun Nabi royak, tunjuk. Kok jalan isyarat pun Nabi tunjuk. Nanti ni. Tu wadalil wahdaniyatih, dan yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Nabi ni siapa dia?
Ada ni. Juru bahasa ketuhanan, hok jo translate bahasa Tuhannya kita hamba, hok jo tunjuk ku jalan isyarat dan ku jalan royak tentang keesaan Allah. Siapa dia? Badal dia panggil. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nak berhenti situ dulu kerana panjang sangat. Sayyidina bahas suku, Muhammad bahas suku pula. Insya-Allah semula. Ada ni. Berhenti situ. Sayyidina Muhammadanil mab'usi bi bahiril mu'jizat li ta'yid risalatihi wa tasdiqi hidayatih. Di situ ada soalan kalau ada. Sejahtera kata Rasulullah. Betul. Man shalla alaihi. Kau tu, hak mana tadi? Nah, Nabi kata siapa dia selawat ke aku sekali, Allah sallallahu alaihi asyarah. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa dia yang selawat ke atas aku sekali, Nabi kata Allah Ta'ala selawat ke atas dia 10 kali. Apa makna? Kita selawat Nabi dengan hak faham makna tadi. Nah, apa selawat? Selawat dengan makna minta Allah Ta'ala angkat peringkat Nabi sampai Nabi maqam syafa'atul uzma, maqam mahmudah. Nah, syafaat siapa? Kita. Dengan makna Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala bagi ke Nabi syafaat kita daripada masuk dalam neraka. Selawat dan salam ke? Nah, sejahtera Nabi minta Allah Ta'ala jangan masuk kita dalam neraka, kerana bila kita masuk dalam neraka, Nabi kita jadi tidak sejahtera. Nah, bermakna Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada neraka 10 kali. 10 kali ya? Kerana makna selawat dah itu. Ada ni? Tu faham makna selawat dan salam tu. Nah, mana faedah selawat salam klik kita. Batut. Tak ada Rabbana atina dah. Kalau orang reti selawat, faedah selawat, memada dengan selawat. Nah ni, memada dengan selawat. Lebih tak lebih selawat. Selawat Nabi sekali, minta Allah Ta'ala rahmat dan sejahtera atas Nabi. Allah Ta'ala selawat kita 10 kali. Apa makna? Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada neraka Allah 10 kali. 10 kali Tuhan selamat kita daripada neraka Allah. Kenapa? Kerana makna selawat ialah Allah tak minta Allah Ta'ala akad peringkat Nabi sehingga Nabi sampai ke makam syafaat. Tak, sehingga Nabi wasfa' tu syafa', minta Allah Ta'ala biar Nabi ni boleh syafaat kita, jangan bagi kita masuk neraka. Dan sejahtera atas Nabi dengan makna apa? Dengan makna minta Allah Ta'ala jangan masukkan kita dalam neraka kerana kita umat Nabi. Nah, bila kita masuk neraka, Nabi kita tidak sejahtera. Nah, gitu. Nah, jadi tak bimbang, selawat banyak. Nah, kopi apa moga faedah kelik kita. Ada ni, siapa dia selawat ke aku sekali? Nah, minta Allah Ta'ala tu rahmat dan sejahtera atas Nabi, Allah Ta'ala selawat 10 kali atasmu. Apa makna? Allah Ta'ala selamatmu daripada api neraka 10 kali. Banyak kali kita selawat, kau banyak tu yang selamat kita daripada neraka. Takut apa? Lihat ni, takut apa? Nah, memada dah pada dengan selawat. Nah, tu selawat bukan saja-saja faedah kelik kita, dan patut benar kita selawat kerana Muhammad tu ialah nikmat atas kita, pemberian yang paling agung atas kita. Tu. Ada lagi soalan kalau ada. Siapa yang dikatakan tiap-tiap orang yang lahir selepas daripada Nabi dibangkitkan, tu umat Nabi sekalipun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kafir dia panggil ummatud dakwah. Ummatud dakwah. Umat yang perlu diseru. Kita ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi. Abu Lahab umat Nabi, Abu Jahal umat Nabi. Ni. Tapi ummatud dakwah, umat hak orang panggil patut kena suruh dakwah, tapi dia tak menyahut. Kita masuk Islam mengucap dengan syahadat ni ummatul ijabah, umat yang kita sahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas.
dijadikan kita ni umat yang pertengahan. Dengan mana apa pertengahan? Bukan dengan mana sedang-sedang, dia kata sederhana, bukan. Umat yang paling agung, kata Syekhuna Ali Jum'ah radhiyallahu anhu, bekas mufti. Nah, Mesir. Nah, ummatan wasata, dengan mana umat wasat, umat yang paling tengah. Pemata enggak, mata hitam duduk tengah kali. Umat yang paling ke depan, umat yang paling hebat. Hingga mana? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Sehingga kita akhirat esok jadi saksi di atas kebenaran rasul-rasul terdahulu, di atas umat-umat mereka bila mereka bakit lawak di atas nabi-nabi mereka. Nah, tuh. Maknanya hak kafir pun mengaku. Nah, semua umat Nabi akan mengaku, ya benar, Rasul dulu benar. Kerana Quran mari menyapa. Quran mari menyapa. Dan mereka hak digolong dikehendaki oleh Allah Ta'ala lah, nak jadi umat Nabi, seumpama Nabi-Nabi dulu. Nah, Nabi-Nabi dulu mengayu dengan Tuhan supaya digolong ke di kalangan umat Nabi. Maka Tuhan kabul doa. Nah, hatta Nabi Adam sekalipun. Nah, tadi. Lagu tu. Hebat Nabi kita, jangan main-main. Nah, Muhammadun bashar la kal bashar bal bainal yaqut wal hajar. Muhammad memang manusia, kalau malaikat payah tak bening kita. Dah, kalau iblis kau jahat kita, dah jahat dah. Nah, dia ni. Tu Nabi Muhammad tu manusia, tapi bukan serupa kita, bukan serupa manusia biasa. Bukan seumpama batu permata dengan batu-batu kota. Kita batu kota, Nabi Muhammad batu permata. Selagi batu kota, berapa iya ya? Satu batu permata, juta-juta harga dia. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nak cerita Nabi ni dah habis kan. Dah habis ini apa jip pura belah dah habis lagi. Tinggal kita sore sini. Tu mereka biasa ngaji Syekh Nuruddin, tak apa. Dapat satu kedua tak apa, ngaji dah. Ada lagi ke soalan kalau ada. Ada. Lebih ni lain untuk kita ni, yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي فطان وفي كل مكان في الأرض الإسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah